Putera yang kedua, soalan 29. Okey, untuk yang di atas. Kita kena tengok boleh faktor ke tak boleh faktor. Untuk yang di atas. Kita guna kalkulator je. Ini kalau kita faktorkan 3 sama dengan 1 sama dengan negatif 4 sama dengan. Okey, maka kita akan dapat jawapan. Ini saya terus tulis terus X tolak 1. Sebab kalau guna kalkulator, nilai dia 1. Kemudian satu lagi, nilai dia adalah negatif 4/3. Maksudnya, kalau kita guna kalkulator, yang di atas tu 1. Yang satu lagi tu adalah negatif 4/3. Ini kalau kita nak buat dalam bentuk vektor, 3 ni kena bawa ke sebelah kiri. So, cara penulisan dia adalah, jangan tulis X tambah 4/3. Kena tulis 3X tambah 4. So, hati-hati yang tu. Okay? Jangan ambil X tambah 4/3. Ambil 3X tambah 4. Itu untuk yang di atas. Kemudian untuk yang di bawah, sama juga kita akan faktorkan 2 sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 2 sama dengan. Okay? Jadi kalau kita guna kalkulator, jawapan yang di bawah tu adalah 2. Satu lagi, fraction. Negatif 1/2. Okay? Jadi untuk yang pertama ni, kita akan tulis X minus 2. Yang kedua ni, jangan tulis X tambah setengah. Kita tulis 2X tambah 1. Okey, untuk yang di sini ada soalan tak? Ada nak tanya tak? Tak ada, Okey? sir. Tak ada, okey. Kemudian, untuk selepas ni kan, kita dah tengok sebelah kanan tu dah 0. Dan sekarang ni kita tengah berada dalam bentuk fraction. Bila fraction, kamu jangan fikir panjang ni lah. Mesti guna sign table. Dia tak boleh guna graf. Sign table. Mesti guna yang ni. Okay? Kalau guna graf, itu untuk kuadratik. Kalau katakan soalan tu di atas je. Ini maksudnya kita guna graphical method. Tapi kalau fraction, guna sign table. Jadi untuk dapatkan, nak guna sign table, step yang pertama, mesti ambil nilai X yang ada. Maksudnya kalau di segi istilah dia panggil ZOF atau zeros of factor. Maksudnya kalau daripada atas, nilai yang kita dapat tadi. X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan negatif 4/3. Ni maksudnya nilai ni kalau sama dengan kosong, dapat balik ni. Kemudian kalau untuk yang di bawah tu, X sama dengan 2. X sama dengan negatif setengah. Ini step yang pertama sebelum kita buat table. Okay. Tujuan dia supaya kita boleh buat table dan pastikan mesti ada 4 sempadan. Pastikan ikut susunan. Okey, yang pertama ini mesti nilai negatif 4/3. 4/3. Kemudian baru nilai negatif setengah. Negatif 1/2. Kemudian baru nilai 1. Nilai 1. Dan baru nilai berapa? 2. Okey. Jadi kita isi lah. Kita isi, tuliskan semua faktor yang ada. X tolak 1. Kemudian 3X tambah 4. Kemudian tulis X minus 2. Tulis lagi 2X plus 1. Semua kena tulis. Katakan di atas ni cuma katakan ada nombor negatif 4. Negatif 4 je ada. So tulislah. Ni tak payah, tulis negatif 4 je. Okay. Dia kena, bila kita nak siapkan table ni, pastikan semua faktor yang ada. Walaupun dia nombor. Kemudian kalau kita guna kaedah biasa, kita kena pilih satu nombor kat pasal ni. Pilih satu nombor, pilih satu nombor, pilih satu nombor, pilih satu nombor. Okay. Itu cara yang biasa lah. Tapi kalau kita nak cepat, tak payah kita berdasarkan nombor-nombor ni. Kita tengok X tolak 1 ni sempadan dia adalah ni. Ni, 1. Sebab bila ni sama kosong, nilai dia 1. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok kanan ni positif ke negatif. Tengoklah X tu. Kalau X ni bernilai positif, maksud dia daripada sempadan ni, kita letak positif. Daripada sempadan ni, tak positif. Kemudian sama dengan ni. Yang ni nilai sempadan dia, maksudnya kalau saya ambil ni sama kosong, nilai sempadan dia adalah negatif 4/3. Ni.
Tapi disebabkan 3x tu adalah positif 3x, maka sebelah kanan tu letak positif. Saya lebih suka cara ni. Tapi kalau kamu tak yakin, pilihlah satu nombor, ganti dalam kurungan ni. Boleh. Yang ini pun sama. X tolak 2, sempadan dia adalah di sini. Disebabkan X tu adalah positif X, maka sebelah kanan letak positif. Yang ini sempadan dia adalah negatif setengah. Tapi kita tengok 2x tu adalah positif 2x, maka sebelah kanan itu positif. Okay, katakan saya ubah ni. Saya tulis negatif 2x tolak 1. Contoh negatif 2x tolak 1. Sempadan ni memanglah negatif setengah. Sama dengan negatif setengah kan? Okey, jadi bila sini ada negatif 2x, maka sebelah kanan daripada sempadan ni letak negatif, negatif, negatif. Okey? Tapi disebabkan semua x ni positif, maka sebelah kanan daripada sempadan ni positif. Selain daripada tu letaklah negatif, 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 negatif. Selain daripada yang kita buat tadi. Okey, negatif, negatif. Kemudian untuk jawapan akhir dia, kita akan pilih kawasan. Okey, sepatutnya kita akan ambil dua yang pertama ni darab, dua yang akhir ni darab, kena bagi. Ataupun kita darab je semua ni. Kita semua dapat positif, negatif, positif, negatif. Biasa dalam exam ni dia berselang-seli lah biasanya. Okey, kemudian kita tengok, sebelum kita buat Z or F, simbol dia adalah greater than 0. Ini merujuk kepada nilai positif. Jadi jawapan kita ambil lah yang positif. Pasal yang positif. Maksudnya jawapan dia daripada sini ke sini, kuasa yang positif. Yang ni pun sama. Kemudian yang ni. Okey, masa kita buat ni, kita andaikan soalan tu tak ada sama dengan. Okay, saya andaikan tak ada sama dengan. Kemudian kita rujuk soalan, ada sama dengan tak? Tak ada, so abaikan. Katakan soalan ni dia ada sama dengan. Contohnya, katakan soalan ni ada sama dengan. Maka yang kita kena letak sama dengan tu untuk yang di atas je. Untuk yang di atas je. Maksud dia, nilai 1 dan nilai negatif 4/3. Kamu cari nilai 1 kena hitamkan, negatif 4/3 pun kena hitamkan. Selain daripada tu, abaikan. Okay? Itu kalau soalan ni sama dengan. Tapi disebabkan sekarang ni soalan ni tak ada sama dengan, so tak payah. Okey, kemudian jawapan kita, kalau kita nak tulis, kita ada dua cara penulisan lah. Sama ada kita nak buat dalam bentuk inequalities. Daripada sempadan negatif 4/3, dia ke kiri. Kalau ke kiri, kita gunalah penulisan less than. Kalau ke kiri. Kalau katakan daripada sempadan dia ke kanan, kita guna greater than. Kemudian kalau dekat sini, dia ada dua ni, bulatan ni. Maka kita tulis dengan cara x between negative 1/2 less than 1. Ni kalau nampak simbol macam ni, dia ada kiri kanan. So buatlah bentuk ni. Untuk yang kanan ni, daripada sempadan 2, dia pergi ke kanan. Kita rujuklah guna greater than tu. Kalau anak panah ke kanan, guna lebih besar. Kalau anak panah ke kiri, guna lebih kecil. Kemudian kita punya jawapan, ada 3 jawapan ni. 1, 2, 3. Cara penulisan jawapan akhir, kalau kita ada 3 jawapan, nak cantumkan, kita mesti guna simbol union. Memang kita punya cara penulisan dia macam tu. Kita ada 3 jawapan, tapi kita nak cantumkan jawapan tu, mesti letak union. Dia takkan jadi intersection. Okay? Ini bentuk penulisan yang pertama. Kalau katakan kamu nak tulis dalam bentuk interval. Anak panah ni, ini maksud dia merujuk kepada negative infinity. Negative infinity. Sepada ke kiri, berhenti pada negatif 4/3. 4/3. Tengok kalau tak ada sama dengan, maka open. Yang ini, di antara 1/2 sampai 1. Open juga. Sebab dia tak ada sama dengan. Yang ini, start from 2. Open. Tapi dia menghala ke kanan. Ke kanan pula tak tahu apa nilai dia. Maka letak positive infinity. Okay. So ini adalah open interval. Hati-hati ni. Open interval.
Sama juga, jawapan kita terputus. Ada 3 jawapan. Terputus. Cara kita nak gabungkan jawapan lagi, mesti letak union. Okay? So nanti dalam exam, pilihlah kamu nak buat dalam bentuk inequalities ataupun dalam bentuk interval. Sebab soalan tak arahkan kita nak tulis dalam bentuk apa. Okey, yang ini dia hanya menggunakan formula saja. Okey, nombor 1 ni. Saya rasa nombor 1 ni okey tak? Okey, nombor 1 ni kita nak create formula kita sendiri. Kita nak create bergantung kepada kita berada pada sekuan yang mana. Sekuan berada pada term yang mana. Okey, contoh. Saya buat contoh. Okay, contoh yang pertama, kita tengok ya, contoh yang ni. Okey, contoh yang ni. Kita ada sebutan yang pertama. Ni sebutan pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat. Maksudnya bila kita nak create formula, ini nilai n lah ni. Nilai n kita 1, 2, 3, 4. Jadi kita kena create formula, mesti ada kaitan dengan n. Okay? Jadi kita tengok, kalau untuk soalan A ni, sebutan yang pertama dia 1. Mungkin bila 1 ni kita nak create formula susah sikit lah. Tak nampak. Kita tengok yang kedua. Kita tengok yang kedua. Daripada 2 ni, macam mana dia boleh dapat 3? Kan? Daripada 2 ni, macam mana boleh dapat 3? Daripada 3 dapat 5. Daripada 4 dapat 3. So kena fikir lah mana yang sesuai. Okay? Jadi kena try and error. Mungkin kita akan ambil, mungkin saya boleh guna macam ni lah. Ini try and error je ni. Mungkin saya akan ambil 2. Kalau yang ni 3 kali 2, 6. Okay, 3 kali 2, 6. Maksudnya kita gunakan 2 darab 2 tolak 1. Ini kuasa 2. Betul tak? Dia boleh dapat 4 tolak 1, 3. So dapat 3 kuasa 2. Okey, macam betul. Kita tengok yang T3. T3. Kalau saya gunakan 2 darab 3, 6 tolak 1 kuasa 2. Yang ini saya akan dapat 5 kuasa 2. Ini dah macam betul ni. Dia dah macam betul. Kita cuba tengok yang pertama pula. Saya buat 2 darab 1 tolak 1 kuasa 2. Maka saya akan dapat nilai 1 kuasa 2. Okey? Jadi kita tengok, bila kita create satu formula, kita kena check, ada tak semua term yang dibagi ni sama dengan nilai yang dia dulu. Katakan saya nak cuba yang keempat ni. Saya nak cuba yang keempat, saya gunakan pattern ni. 2 darab 4 tolak 1 kuasa 2. Kalau kita check, betul, dia adalah 7 kuasa 2. Betul? Kan? So daripada situ nanti kita boleh buat kesimpulan, maka n term kita ni sama dengan kita tengok yang berubah je. Yang berubah ikut nilai n ni, ini kita akan ubah, gantikan nilai n. Maksudnya saya boleh gunakan 2 kuasa n tolak 1 kuasa 2. So itulah kita punya formula. Okay? Jadi kalau katakan kita nak check, kalau katakan T4, betul tak formula kita? T4. So saya ganti 4. 2 darab 4, 8. 8 tolak 1, 7. 7 kuasa 2. Betul? 7 kuasa 2. Okay? Maka itulah kita punya jawapan. Okay. Selalunya bila kita nak create formula ni, kita mesti bergantung kepada nilai n. Kalau macam ni kan, saya namakan dia 1. Okay. Kemudian ni sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat, sebutan yang kelima. 2. Ni 3. Okay, ni 4. Okay, macam tu lah. Kalau kita refer pada sebutan yang pertama, mungkin kita tak nampak lah bagaimana kita nak buat ni. Tapi kalau saya buat daripada sebutan yang kedua, kita nak kaitkan dengan 2 ni. Ni mungkin 2 darab 2. 2 darab 2. Maksud dia macam ni lah. Maksud dia saya boleh buat 2 kuasa 2. 4.
Kemudian saya ambil 3 kuasa 2 tolak 1. Nanti kita akan dapat 4/3. Ini mungkin lah formula dah. Kita try and error. Okey, cuba kita sahkan dengan sebutan yang ketiga. Kalau sebutan yang ketiga, ini 2 darab 2. Ini 4. 4. Maksud dia macam ni. Dia bukan 2 kuasa 2. 2 darab 2. 2 darab 2. Okey, kalau katakan saya ambil yang ni, 3 darab 2. Maksud dia, saya ambil 2 darab 3. 6. Bahagi dengan 3 kuasa 3 tolak 1. Nanti kita akan dapat 6/3 kuasa 2. Yes, macam betul. Kita tengok yang keempat. Yang keempat, saya gunakan 2 darab 4. Betul? 2 darab 4, 8. Bahagi dengan 3 kuasa 4 tolak 1. Maka kita dapat 8/3 kuasa 3. Betul? Kita tengok sebutan yang pertama pula. Saya gunakan 2 darab 1. Betul? 2. Bahagi dengan 3 kuasa 1 tolak 1. Maka dapatlah nilai dia 2/3 kuasa kosong. Betul? 2. So daripada situ, kita tengok mana yang ikut kita punya nilai N kita. Nilai N kita 1. Yang ni lah. Yang ni N 1. Kemudian, ini pun N juga ni. Maksudnya bila T1, yang ni ganti 1, dia ganti 1. Bila N2, sini 2, sini pun 2. Bila T3, sini 3, yang ni pun 3. Dan seterusnya. Maka kita akan nampak N term kita ni sama dengan kita kekalkan nombor yang tak berubah ni. So 2 darab N bahagi dengan 3 kuasa N tolak 1. Kalau kita cek betul tak formula ni? Okay. Kalau katakan N kita 4. So 2 darab 4. Betul? 2 darab 4. Bahagi dengan 3 kuasa 4 tolak 1. Betul? Sama? Maka inilah kita punya jawapan. Okey, yang ini maksud dia. Yang ni. Ini maksud dia. Kita akan gantikan R tu dengan 3. Permulaan dia gantikan R tu dengan 3. So kita ambil lah 3. Kemudian 3 tambah 3. 6. Tu sebutan yang pertama. Kemudian gantikan R dengan 4 pula. So ambil 4. Kemudian 4 tambah 3. 7. Tambah. Ganti dengan 5 pula. So yang depan ni 5. So 5 betul, 5. Kemudian ganti dengan 5. 5 tambah 3, 8. Okay. Nanti kamu jumlah je. Tak payah nak guna formula. Jumlahkan biasa je. 18 tambah 28. Ya. Okey, 18 tambah 28. Tambah 40. So dapatlah 86. Dah, dapatlah kita punya jumlah. Okey, itu maksud dia summation. Summation ni maksud dia antara nombor dengan nombor berikutnya adalah tambah. Itu maksud dia sum. Sum. Tambah. Okey, sepatutnya yang 3 ni dia adalah summation. Summation start N equals to 1, 2, 3. Okey, sepatutnya kita kena gantikan N ni bermula dengan 1. N tu bermula dengan 1. Masalahnya, ada tak N kat sini? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, kekal lah nombor dia. Lagi senang. Lepas tu kita ganti dengan N sama dengan 2. Ada tak N kat sini? Dah ganti? Tak ada kan? Kekal nombor 6. Kalau katakan ada 6N, ambillah 6 darab 2. Okey, teruskan lagi. Gantikan N dengan 3. Ada tak N kat sini tadi? Tak ada. So kekal 6. Maka dapatlah jawapan dia 18. Dah settle. Okey. Walaupun digunakan simbol N, walaupun digunakan simbol I ataupun J, tapi disebabkan ini constant, daripada mula sampai ke akhir, jawapan dia sama. 6 tambah 6 tambah 6. So 18. Ni direct question ni. Ni saya tunjuk sikit je ni. Okey, macam ni lah.
Okey. Jadi soalan dia, kita nak dapatkan find the sum of each arithmetic series. Dia digunakan istilah series sebab tambah. Kalau koma, guna sequence. Sum. Okey, maksudnya kita kena cari. Ini adalah first term, ini second term, third term, fourth term, sampailah Tn. Jadi step yang pertama, sebelum kita gunakan formula Sn, kita kena tahu n yang keberapa ni. Jadi step yang pertama, kita mesti gunakan Tn samakan dengan 79. Okay? Disebabkan ini arithmetic, maka gunakan formula Tn equals to A plus n minus 1D. Okay? Tn ni ganti 79. Okay? First term ni yang ni, 3. Kemudian n, disebabkan n ni tak tahu, so biarkan. Darab dengan D. Okay. D ni disebabkan soalan dah bagi tahu ini adalah arithmetic. Tak payahlah kita nak check ada tak D tu daripada mula sampai akhir, sama je nilai dia. Kita boleh pilih sukati je. 7 tolak 3, 4. So darab 4. Okay. So kamu proses ni proses. 79 tolak 3. 79 tolak 3, 74. 74 bagi 4. Bagi 4. Yes. 37 per 2 ke? Betul ni. 79 tolak 3, 76 lah kan? 76 bagi 4. Okey, 19 baru betul. 19. Jadi n tolak 1 sama dengan 19. Maka n tu 20. Boleh? Mula saya ambil 79 tolak 3, 76. 76 bahagi dengan 4. 76 bagi 4, 19. Maka n tu 20. Ini step yang pertama. Step yang kedua, barulah kita jawab soalan. Kita carilah S20. Gunakan formula. So ingat Sn kita ada dua formula. Pilihlah mana yang mudah. Selalunya gunakan formula A plus last term. Bagi tak ada nombor di ujung, maka 20 bagi 2, 10. Okay, first term kita 3, last term kita 79. Okay, maka dapatlah. Ni kamu guna je calculator, 79 tambah 3. So 82, darab 10, so 82. Okay, macam tu lah. Ini maksudnya kita kena senaraikan bermula dengan I sama dengan 1. Jadi gantikan I dengan 1. Gantikan I dengan 1, so dapat 3 tolak 5. Ini saya tulis lah. Kita dapat 3 tolak 5. Tambah, ganti 2 pula. Ganti 2, 6. 3 kali 2, 6. 6 tolak 5. Kemudian ganti 3 pula. 3, 9 tolak 5 dan seterusnya. Selalunya kita dapatkan 3 sebutan yang pertama, dah cukup. Dan plus, dot, dot, dot. 3 kali je. Tambah dengan, ambil yang terakhir. 15 kali 3, 45. Tolak 5. Okay, sampai itu je. Okay. Kita senarai itu je. 45. Okay, settle. Kemudian, yang ini dia sama dengan negatif 2. Tambah 1. Yang ni tambah 4. 9 tolak 5, 4. Tambah dot, dot, dot. 40. Kan? Berarti kalau kata nak guna formula, kita kena tahu ni n yang keberapa ni. Kalau ikutkan sini, ni adalah first term. Ni second term. Kemudian third term. Betul ni 1 tolak 4, 3. Okay, betul ya? Sampailah Tn. Jadi guna cara tadi lah. Step yang pertama, kita ambil je. Tn ni adalah 40. Gunakan formula yang ni. Kita cari Tn ni dah 40. Yang first term ni negatif 2. Tambah dengan n tolak 1. D adalah, pilih mana-mana. 4 tolak 1 boleh. 1 tolak 2 boleh. Okay. So pilih di mana-mana. So dapatlah nilai n. Kamu kira lah n tu berapa. So 42 bahagi 3.
14. 14 tambah 1, 15. Okay. So dapatlah ini adalah 15. Okay. 15. Kemudian step yang kedua barulah guna formula. Disebabkan kita ada last term ni, saya galakkan mesti guna ini S15. Gunalah formula N over 2 A plus last term. Guna formula ni lagi mudah. Ataupun nak gunakan formula N over 2 multiply by 2A plus N minus 1D. Boleh. Okay, yang ni lagi mudah. So 15 per 2. First term kita negatif 2. Kemudian last term kita 40. Okay, maka kita akan dapat jawapan 38 darab 15 per 2. Terus dapat 285. Okey, macam tu contoh. Okey, ingat kalau soalan ni dah diberi formula, maka formula yang biasa aritmetik tu dah tak boleh guna lagi dah. Okey. Ni sepatutnya ni aritmetik series ni kalau setakat Sn ni kita dah ada formula dah. Kita dah ada formula Sn equals to N over 2 2A plus N minus 1D. Betul kan? Tetapi bila soalan tu dia beri formula yang baru ni. Formula yang baru. Maka yang ni dah tak boleh guna lagi dah. Okay? So tengok soalan tu ya. Tengok soalan tu. Kalau ada formula baru, maka gunakan formula yang baru. Okey, kemudian kita nak S3. Okay, S3. S3 ni maksud dia kita gantikan N tu dengan 3. So gantilah. N tu dengan 3. So kita akan dapat 3P plus ni 9. 3 maksudnya 9, 9Q. 9Q samakan dengan 6. Okay. Ataupun kita boleh buat P tambah 3Q sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang pertama. 6 bagi 3, 2. Kemudian S5. S5 equals to 11. Maka gantikan N tu dengan 5. So dapatlah 5P. 5P tambah 25Q. Sebab N kita 5 kuasa 2. Samakan dengan 11. Okey, yang ini pun kita boleh simplify ni. P plus 5Q equals to 11 per 5. Kalau kita nak bagi 5 lah. Ni persamaan yang kedua. Kemudian buatlah simultaneous equation. Nak guna elimination method ke ataupun substitution method pun boleh. Mana-mana boleh. Okay. Saya lebih suka kaedah elimination method. Okay, katakan saya ambil equation tu, subtract to equation 1. So P subtract to P habis. So ini akan dapat 2Q. Kemudian kita guna calculator je. 11 per 5. Okay, 11 per 5. Tolak dengan 2. Ini betul yang saya bagi 3 betul 2. Tolak 2. Yes, 1 per 5. 1 per 5. Maka dapatlah jawapan dia Q adalah 1 per 10. Betul, ini saya guna elimination method. Kemudian nak dapatkan P boleh pilih 1 atau 2. Katakan saya pilih equation yang pertama. Equation yang pertama, saya gantikan P kekal. Tambah dengan Q ni 1 per 10. Q ni 1 per 10. So 3 per 10 ni. Per 10 sama dengan 2. So daripada situ dapat nilai P. Ambillah 2 tolak 3 per 10. Dapatlah 17 per 10. Okey, kemudian kita tengok ayat dia. Okay, the sum of the first 20 terms. Okay, maknanya ingat ya, kalau ayat ni, the sum itu memang S lah tapi belum pasti lagi. Dia mesti ada the sum of the first 20 terms. Ini merujuk kepada S20. Ini adalah arithmetic. Arithmetic sequence sama dengan 50. Ini satu. Ini satu. Kemudian, and the sum. Okay, yang ini and the sum of next 20 terms. Okay, yang ini kita jangan tulis
S20 juga. And the sum of next 20 terms adalah negatif 50. Soalan dia cari find the sum of the first 100 terms. Okay. Maksud dia, yang ini kamu kena tulis. Mula-mula kita ada 20 sebutan yang pertama, 20. Lepas tu, kita ada 20 sebutan yang berikutnya. Kalau saya lukiskan macam ni. Mula-mula kita ada S1, S2, sampailah kita ada S20. Ini bukan saya guna S, saya guna T lah. T1, T2. Maka kita dah ada S20. Jumlah dia adalah 50. Okey, kemudian ayat berikutnya, and the sum of next 20 terms. Maksud dia sampai T40 lah ni. Okey, yang ni jumlah dia adalah negatif 50. Kan? Jadi kita jangan tulis S20 sama dengan negatif 50. Sebab bila guna S, maksud dia kita kena jumlah. The sum of the first, maksudnya kena jumlah daripada yang pertama. Jadi kalau negatif 50 ni, kalau disebabkan ayat ni, tak boleh kita ambil S20, tak boleh. Sebab ayat ni dah berubah. Sum of next 20 terms. Maksudnya jangan tulis S20 sama dengan negatif 50. Yang kita boleh tulis adalah S40 tolak dengan 20 adalah negatif 50. Negatif 50. Okey tak ni? Maksud dia saya nak guna S tu boleh, tapi kena ambil S daripada mula. S40 tu maksud dia daripada mula sampai di hujung. Itu maksud dia S40. Kemudian kalau saya nak ambil S20, bukan maksud dia di sini. Maksud dia daripada mula sampai 20. Masalahnya saya nak dapatkan yang ni. Ni adalah negatif 50. So cara tulisan dia kena ambil S40 tolak S20. Okey, yang pertama kita ada S20. S20 sama dengan 50. Okey, saya ubah Maka N per 2, 20 per 2, 2A tambah N tolak 1. So kalau 20 maksudnya 19 lah. Ni sama dengan 50. So kita proses, ni 10. 10 bawa sana jadi 5. So 2A tambah 19B sama dengan 5. Menatang 5 sebab 50 bagi 10. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, maklumat yang seterusnya, S40 tolak S20 sama dengan negatif 50. 50. Okey, so gantilah. Kalau 40 maksud dia 40 bagi 2. 2A tambah dengan 39B. Tolak dengan yang ini. Kalau payah sangat boleh tolak dengan 50 pun boleh. Sama dengan negatif 50. Betul? Ini negatif 50. Mendatang 50 ni. Sebab kat sini. Okey, yang ni jadi 20. 20 kali 2, 40. 40A tambah dengan 39 darab 20. 39 darab 20. So 780 samakan dengan ni 780D sama dengan 0. Okey. 4 bagi 2. Ni kalau katakan saya bagi 20 lah. Ni terpulang nak guna kaedah apa? Ni saya bagi 20 dapat 2A. Ini bagi 20, 780 bagi 20. Dapat 39D sama dengan 0. Kemudian buatlah persamaan serentak. Okey. Ni nanti kamu selesaikan, cari A, cari D. Cari A, cari D. Lepas tu nanti kamu cari S100 ni berapa.